Baik, rakan setugas Hakim Rahman antara beberapa wartawan Esrawani yang membuat liputan perhimpunan membantah JST di Dataran Merdeka petang tadi. Selain meninjau pergerakan peserta perhimpunan itu dari bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Hakim turut memantau laporan polis di Facebook Polis Kuala Lumpur. Dan laporan lanjut kita bersama dengan Hakim di Bilik Berita. Hakim, bagaimana Hakim, apa yang boleh Hakim kongsikan sejak pagi tadi sehingga jam 5.30 petang tadi, Hakim? Baik, terima kasih Hans. Apa yang dapat saya kongsikan ketika ini adalah walaupun pelbagai perkara yang berlaku semasa perhimpunan peserta berarak dengan membawa pembesar suara dan sebagainya. Namun apa perkara yang mengejutkan saya adalah satu siaran media yang dikeluarkan oleh pihak polis Kuala Lumpur lewat petang tadi yang menyatakan satu perkara yang saya jangkakan agak baik, di mana polis Kuala Lumpur mengucapkan terima kasih kepada orang ramai atas sikap mereka yang mengamalkan toleransi dan juga kerjasama bagi mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Bandaraya Kuala Lumpur. Dan dalam kenyataan yang dinyatakan oleh Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Muhammad Saleh, beliau menyatakan bahawa walaupun berlaku insiden kecil seperti tolak-menolak antara peserta, namun keadaannya masih lagi terkawal. Dan beliau memaklumkan melalui kenyataannya bahawa peserta telah pun beredar dan keadaan kembali seperti biasa kira-kira jam 5.30 petang. Dan polis bagaimanapun akan tetap berada di kawasan tertentu bagi memastikan keselamatan terjamin. Tapi dalam masa sama, Han, saya juga melihat mantau Facebook polis dan apa yang boleh saya rangkumkan, polis bersifat lebih bertolak ansur dan berkomunikasi dengan lebih baik dengan peserta dan juga penganjur. Kerana kalau dilihat ada salah satu post yang dimuat naik oleh Facebook di Facebook Polis Kuala Lumpur pada ketikanya dataran mereka mula gelap, iaitu cuaca mula hujan dan mendung, dan polis mengambil kesempatan itu untuk mengingatkan para peserta yang membawa orang dewasa yang membawa anak-anak kecil supaya pulang lebih awal, kerana dikhawatiri mereka akan kesejukan dibasahi hujan nanti. Jadi saya kira walaupun polis menyedari berlakunya adanya syarat-syarat perhimpunan yang dilanggar, namun mereka masih lagi bersifat lenient terhadap peserta ini dan berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada para peserta, Hans. Baik, mungkin adakah akan berlaku tindakan susulan daripada pihak polis terhadap mereka yang membawa kanak-kanak ke perhimpunan tersebut, Hakim? Yang itu kita masih lagi belum pasti. Memandangkan ketika ini tiada lagi selain daripada kenyataan media yang dikeluarkan lewat petang tadi, Hans, tidak ada lagi sebarang kenyataan rasmi daripada pihak polis mengenai perkara tersebut. Namun saya pasti mungkin ini satu perkara yang akan dilihat kembali oleh pihak polis, memandangkan sebelum ini keputusan untuk membenarkan perhimpunan itu dianjurkan dengan syarat-syarat tertentu. Antaranya seperti yang disebutkan seperti tadi, tidak membawa pembesar suara dan juga kanak-kanak. Namun ianya jelas dilanggar oleh para peserta. Namun kita nantikan apakah tindakan oleh pihak berkuasa polis sebentar selepas ini, Hans. Dan bagaimana Hakim pula melihat selepas berlangsungnya perhimpunan tersebut dari segi keadaan persekitaran? Adakah terdapat sampah sarap atau macam mana Hakim melihat daripada segi situasi itu, Hakim? Okey, Hans, saya berada di dua lokasi. Pertamanya di hadapan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan lokasi yang kedua adalah saya berada di rooftop di bumbung bangunan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, dan daripada atas saya dapat melihat bagaimana peserta bergerak mengerumuni kawasan di sekitar Dataran Merdeka. Tapi ketika saya turun ke bawah melihat on the ground, saya dapat lihat keadaannya seperti perhimpunan-perhimpunan sebelum ini, cuma ianya lebih saya kira sedikit terkawal. Mungkin kerana peserta yang telah mereka telah biasa menghadiri perhimpunan seperti ini, mereka lebih terkawal dan tidak dapat saya tidak melihat keadaan sampah yang begitu banyak. Walaupun ada peniaga yang mengambil kesempatan mengambil keuntungan berniaga, sehingga kan saya dimaklumkan oleh rakan setugas saya, Wan Samsul Amli, dia menyatakan bahawa air mineral berharga RM3 pada ketika itu. Dan malang apa yang baiknya ada juga tong-tong sampah atau plastik sampah disediakan di situ, dan mereka mengumpulkan sebahagian lebihan sisa makanan dan minuman mereka di satu kawasan dan tidak di kawasan di sekitarnya, Hans. Terima kasih Hakim Rahman untuk laporan tersebut, Hakim.